Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu Fashion Valet akhirnya sampai ke kemuncaknya. Ini keputusannya. Vivi dan suami bakal didakwa pada 5 Desember ini, yaitu hari ini. Pengasas Fashion Valet Sdn Bhd, Datuk Seri Vivi Yusof dan suami, Datuk Fazzaruddin Shah Anwar akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Perkara itu telah disahkan sendiri oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki kepada Buletin Utama TV3 sebentar tadi. SPRM hari ini telah menjalankan tangkapan terhadap pasangan berkenaan dan telah diberikan jaminan untuk hadir ke mahkamah pada hari Khamis. Siang tadi, saya rasa dalam tengah hari tadi, lebih kurang di pejabat SPRM dan telah dibebaskan dengan jaminan SPRM katanya. Sebelum ini, pasangan terbabit disiasat berhubung kerugian pelaburan, dana Khazanah Nasional Berhad Khazanah, serta permodalan nasional Berhad PNB berjumlah 43,9 juta ringgit. Siasatan itu susulan pendedahan Kementerian Kewangan bahawa Khazanah dan PNB hanya memperoleh 3,1 juta hasil penjualan saham dalam Fashion Valet kepada syarikat Bumi Putra NXBT Partners pada tahun 2023. Jumlah itu diperoleh berbanding pelaburan 47 juta ringgit yang dibuat Khazanah dan PNB pada 2018. Masing-masing RM 27 juta dan 20 juta ringgit untuk pegangan minoriti dalam Fashion Valet. Saudara-saudara sekalian, apakah pendakwaan yang akan diterima oleh Vivi dan suami? Kita akan ketahui hari ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sahidan Kasim tiba-tiba minta 1 juta ringgit untuk pembangkang. Sekali, ini respon Timbalan Perdana Menteri. Tapi sebelum kita lihat respon Timbalan Perdana Menteri, saya ingin bacakan kepada anda beberapa komen daripada netizen. Netizen tidak setuju Timbalan Perdana Menteri berikan wang 1 juta ringgit ini kepada pembangkang. Netizen juga tidak setuju kalau ianya disalurkan terus kepada ahli-ahli parlimen pembangkang. Ada yang takut wang itu tidak sampai atau diguna untuk benda lain atau mereka akan dapatkan kredit kononnya mereka yang baik hati. Padahal wang itu datang daripada kerajaan pusat. Mereka takut jangan-jangan nanti bantuan-bantuan itu semua dicop dengan lambang Perikatan Nasional PAS dan selain daripada itu menggunakan tulisan-tulisan yang mungkin hanya mengambil kredit untuk diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Itu sebabnya netizen menolak. Netizen juga menolak kata mereka daripada beri kepada ahli parlimen, lebih baik beri kepada pihak-pihak yang berwajib seperti NADMA, pejabat-pejabat daerah atau sebagainya. Mereka pun boleh menguruskan bantuan itu, salurkan uang itu untuk membantu mereka, kata netizen. Kenapa pula perlu melalui ahli parlimen? Tak perlu melalui ahli parlimen pun boleh disampaikan. Lebih baik kepada pejabat-pejabat daerah, kepada penghulu atau badan-badan NGO atau kepada NADMA. Itu lebih elok kata mereka kerana mengelakkan berlaku ketirisan. Gesaan pembangkang supaya kerajaan menyalurkan peruntukan untuk kawasan parlimen terjejas banjir hanya akan diputuskan selepas bencana itu berakhir. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilan Yusof berkata, kerajaan ketika ini akan memberi tumpuan terlebih dahulu kepada respon atau proses pemulihan dan baik pulih kemudahan awam yang terjejas akibat banjir sebelum melayani permintaan pembangkang. Ini memang terbaik. Kan, dulu sudah ada MOU yang dibuat oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, tapi ditolak oleh Perikatan Nasional. Dengan penuh keyakinan PN menolak. Tapi sekarang ini pula nak pula minta peruntukan untuk tempat terjejas banjir. Ada netizen kata janganlah guna keadaan musibah itu untuk mahu mendapatkan peruntukan parlimen pula, kata mereka.
Kata timbalan Perdana Menteri kita akan proses untuk melihat. Pertama sekali kita nak tumpukan kepada pemulihan, kerosakan kemudahan awam dan bangunan yang melibatkan keperluan awam, kata timbalan Perdana Menteri. Tunggu selesai banjir baru diputuskan peruntukan berkenan, kata beliau. Sebelum ini, Ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Sahidan Kasim menggesa kerajaan mempertimbang peruntukan segera sebanyak RM1 juta kepada ahli parlimen pembangkang yang kawasannya terjejas banjir. Sahidan berkata peruntukan RM1 juta adalah untuk membeli makanan dan juga peralatan seperti tilam serta sebagainya. Tapi netizen kata, buat apa nak serahkan kepada ahli parlimen? Kalau nak menyerahkan bantuan seperti makanan dan juga peralatan seperti tilam serta sebagainya, serahkan terus kepada NADMA, serahkan terus kepada NGO ataupun pihak-pihak berwajib yang lain seperti pejabat daerah. Itu lebih baik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Papagomo, Papagomo. Siapa yang tak kenal dengan Papagomo? Kali ini mengejutkan pula keputusannya. Jadi proksi Amerika pula dah. Tentera Cyber Perikatan Nasional ini berterusan fitnah Perdana Menteri ke-10. Itulah dia Papagomo. Penyokong Perikatan Nasional PN, Papagomo dilihat berterusan memfitnah Perdana Menteri ke-10, Anwar Ibrahim dengan terbaru menuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai proksi Amerika Syarikat AS. Tiada lagi isu lain, tiada lagi yang boleh didakwa perkara-perkara lain. Dia pula menuduh Anwar Ibrahim sebagai proksi Amerika Syarikat. Aduh, kita pun tak boleh bayangkanlah berapa hebatnya Papagomo punya keberanian ini. Dia sudah berhadapan dengan pelbagai tuduhan, fitnah dan sudah pernah kalah karena memfitnah Anwar Ibrahim. Ini kali dia buat lagi. Fitnah lagi terhadap Anwar Ibrahim apabila menuduh Anwar Ibrahim sebagai proksi Amerika Syarikat. Tidak serik-serik kah Papagomo ni Banyak sangatkah duit dia untuk membayar saman ini? Dan menjadi persoalan, siapa dalang, siapa yang memayungi, siapa payung Papagomo? Papagomo bukannya orang kaya, dia bukan juga bisnesmen yang besar. Macam mana dia boleh bayar kalau dia disaman berjuta-juta? Mesti ada yang memayungi beliau. Ataupun ada yang membantu beliau menderma. Tak apalah, mungkin Tin Milo boleh jadi penyelesaian kalau Papagomo disaman dan kalah lagi. Papagomo atau nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Wan Deris mengemukakan tuduhan itu di platform X dengan mengaitkan nama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Anwar Ibrahim proksi Amerika dan perkara ini didedahkan oleh Tun Mahathir sejak dahulu lagi, kata Papagomo. Kali ini dia bijak sikitlah kan, apabila dia cuba melempiaskan pula tuduhan ini dengan mengaitkan pula Tun Mahathir dan mengaitkan pula Tun Mahathir dalam pendedahan sejak dahulu lagi, kata beliau. Inilah Papagomo kan, tak habis-habis dengan idea beliau. Krisis keuangan 1997 yang dilakukan George Soros, penyangak mata wang, turut dibantu Anwar pada waktu itu yang merupakan Menteri Keuangan. Sebab itu, pada tahun 1998, Anwar Ibrahim dipecat dari jawatan Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan kerana Anwar adalah pengkhianat kepada negara, kata Papagomo. Aduhlah, Papagomo ni pandai-pandai je lah dia menuliskan. Bagus juga lah lantik dia ni sebagai profesor pemfitnah. Sebab dia tak henti-henti memfitnah Anwar Ibrahim. Dia sebenarnya, Papagomo sebenarnya dibuang kerja daripada pasukan Polis Diraja Malaysia PDRM berkuat kuasa 6 September 2012. Bekas konstabel itu pada mulanya ditangkap atas satu kesalahan jenayah dan dihadapkan ke mahkamah pada 31 Oktober tahun 2005.
Bulan lalu dia meninggalkan komentar biadab apabila beliau menulis Anwar Ibrahim BAXX sebagai reaksinya terhadap kenyataan Mahathir berhubung pemergian Allahyarham Tun Daim Zainuddin. Individu berjanggut tebal itu juga pernah terpaksa membayar hampir 1 juta ringgit selepas kalah dalam kes saman fitnah mengaitkan Anwar dalam gambar dan video seks di blog Papa Gomo. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.